Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama-sama untuk menimba ilmu pengetahuan. Baik, Ustazah harap musim-musim COVID ni semua pakat-pakat jaga diri, jaga kesihatan, jaga makan minum dan sebagainya. Okey, hari ini Ustazah nak mengajar tentang pelajaran tajwid tahun 2. Mesti ada tertanya-tanya, siapalah Ustazah yang duk cakap ni? Nama Ustazah Nur Izzah binti Aziz. Panggil Ustazah Nur Izzah. Okey, baik. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi, bagi anak-anak murid Ustazah ni yang masih tertanya-tanya, siapa Ustazah Izzah ni? Yang mana satu? Okey, semua anak-anak murid Ustazah boleh tengok gambar yang tertera. Inilah Ustazah Izzah. Ustazah akan mengajar subjek tajwid kelas kamu, kelas 2 Imam Asy-Syafi'i. Bagi sesiapa yang nak tahu tentang tugasan ataupun nak hantar tugasan, nak tanya tentang tugasan, boleh call ataupun mesej Ustazah di nombor yang tertera. Nombor Ustazah 017-501-7020. Okey, seterusnya senarai buku yang akan digunakan pada tahun 2021 untuk subjek tajwid ni. Okey, buku pertama yang akan kita gunakan adalah buku teks dan latihan pelajaran tajwid tahun 2. Baik, semua pakat duk cari apa buku pelajaran tajwid dalam beg masing-masing. Okey, untuk pengetahuan semua, buku teks pelajaran tajwid ni anak-anak murid semua tak dapat lagi. Nanti kami akan maklumkan kemudian prosedur untuk mendapatkan buku teks ni. Buku yang kedua, buku latihan warna kuku ataupun buku hesa yang pendek tu. Ini untuk nota dan latihan tajwid yang akan Ustazah bagi. Jadi, bila Ustazah kata, baik anak-anak murid Ustazah, boleh salin nota yang Ustazah tulis di papan putih. Ataupun boleh salin nota yang Ustazah letak di slide ni. Jadi, kamu kena salinlah nota yang Ustazah dah maklumkan kat kamu tu. Okey, cuba bawa keluar buku pendek ni. Kat depan sekali dia ada apa? Nama, tahun, mata pelajaran dan nama guru. Nama tu tulis nama kamu masing-masing. Nama contoh Putri. Kalau nama kamu Putri, tulis Putri. Kalau nama kamu Nasrullah, tulis Nasrullah. Baik. Untuk tahun. Kamu berada di tahun berapa sekarang ni? Tahun 2 Imam Asy-Syafi'i. Jadi tulis kat situ 2 Imam Asy-Syafi'i. Mata pelajaran. Apa pelajaran kita belajar sekarang ni? Pelajaran tajwid. Jadi tulis kat situ pelajaran tajwid. Nama guru. Nama guru, nama Ustazah. Bagi sesiapa yang tak tahu, macam mana tak tahu cara nak eja nama Ustazah? Boleh ke slide yang sebelumnya. Ustazah Nur Izzah binti Aziz. Okey, kita berpindah kepada isi kandungan. Isi kandungan ni ada dekat dalam buku teks dan latihan pelajaran tajwid pada muka surat yang pertama. Nanti bolehlah bila dapat buku tu, kita buka buku teks dan tengok isi kandungan dia. Isi kandungan apa yang akan kita belajar pada tahun ini. Pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga sehinggalah pelajaran yang keempat. Kita tengok satu-satu. Pelajaran yang pertama tentang pengenalan hukum tajwid. Dalam pelajaran pertama ini, kita akan belajar apa tu hukum tajwid. Kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni? Apa hukum belajar ilmu tajwid? Okey, itu semua kita akan belajar dalam pelajaran pertama. Seterusnya, pelajaran kedua, hukum nun mati dan tanwin. Dalam pelajaran kedua ini, kita akan belajar macam mana nun mati ni? Macam mana tanwin ni? Macam mana cara bacaan dia yang betul?
Okey, semua kita akan belajar dalam pelajaran yang kedua. Seterusnya, pelajaran ketiga. Dalam pelajaran ketiga ni, hukum nun dan mim bertasydid. Dalam pelajaran ketiga ni, kita akan belajar macam mana nun dan mim bertasydid ni. Macam mana cara nak baca dia. Okey. Dan yang terakhir, pelajaran keempat. Pelajaran empat ni, kita akan belajar tentang hukum qalqalah. Dalam hukum qalqalah ni, kita nak tahu apa tu qalqalah. Mesti ada yang baru pernah dengar. Mesti ada yang pernah dengar tapi tak tahu qalqalah ni macam mana. Kemudian kita akan belajar apakah huruf qalqalah. Macam mana cara bacaan qalqalah ni? Semua kita akan belajar dalam pelajaran yang keempat. Okey, baik. Anak-anak murid Ustazah, hari ini kita akan belajar satu topik. Topik yang pertama, iaitu pengenalan hukum tajwid. Okey, baik. Dalam topik ini, kita akan membincangkan beberapa perkara penting. Yang pertama, pengertian tajwid. Apa maksud tajwid? Yang kedua, kita nak tahu apakah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ya, bagus soalan yang ditanya. Apa itu tujuan? Tujuan itu adalah sebab kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni. Yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang terakhir, hukum menggunakan ilmu tajwid. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu pengertian tajwid. Baik. Pengertian tajwid dari sudut bahasa ialah memperelokkan sesuatu. Dari segi istilah, suatu ilmu yang menghuraikan kaedah atau cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran mengikut hukum-hukum bacaan yang tertentu yang memenuhi hak huruf sama ada dari segi makhraj atau sifatnya. Apa yang dimaksudkan di sini? Okey, maksud katanya kat sini, tajwid ni adalah satu ilmu yang dia cerita tentang cara untuk kita baca ayat suci Al-Quran tu ikut hukum-hukum bacaan yang tertentu. Hukum-hukum bacaan yang tertentu yang macam mana? Contoh, ada yang perlu untuk kita dengung, ada yang perlu untuk kita jelaskan, ada yang perlu untuk kita sambung perkataan huruf kat dalam Al-Quran tu. Ada yang perlu untuk kita berhenti. Itu ada setiap bacaannya ada hukum-hukum yang tertentu yang perlu untuk kita ikuti. Kemudian dari segi makhraj, bila kita belajar ilmu tajwid, kita tahu makhraj tu macam mana cara nak sebut dia. Contoh, kalau za, cara sebut za lain, cara sebut za lain, cara sebut tha lain, cara sebut sa lain. Setiap huruf ada cara sebutannya yang tersendiri. Baik, seterusnya kita lihat tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tadi ada anak murid Ustazah tanya, apa tu tujuan Ustazah? Tujuan tu adalah sebab kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni. Sebab dia adalah untuk memelihara lidah daripada melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Lidah tu yang mana satu? Cuba tunjuk lidah masing-masing. Lidah tu kat dalam mulut ni. Bila kita baca-baca Al-Quran dengan baik, dengan betul, dengan hukum dan makhraj yang betul, dengan hukum-hukum yang telah dipelajari, maka kita dapat elakkan lidah kita ni daripada buat kesalahan waktu kita baca Al-Quran. Baik. Seterusnya, kita akan tengok apakah hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Ustazah, apa tu fardu kifayah? Ya, bagus soalannya. Fardu kifayah tu, bila mana ada sebahagian daripada umat Islam dah belajar dah ilmu tajwid, maka orang yang tak belajar ni tak berdosa. Contoh Ustazah bagi. Ada 10 orang kat dalam satu kumpulan ni. Bila mana semua orang ni tak belajar langsung ilmu tajwid, maka berdosa semua orang. Kalau daripada 10 orang dalam satu kumpulan ni, sebahagian daripada 10 orang ni
dah belajar ilmu tajwid, maka yang lain ni dah tak berdosa. Faham? Jika tak ada seorang pun yang pelajari ilmu tajwid, semua orang akan berdosa. Okey, seterusnya, hukum menggunakan ilmu tajwid. Hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid yang telah dipelajari adalah fardu ain. Okey, sebagai contoh, Iman Afiqah, Putri, Nasrullah, anak-anak murid ustazah semua ni dah belajar dah tentang ilmu tajwid. Dah tahu dah kat mana yang perlu untuk kita dengung, kat mana yang perlu untuk kita panjang 2 harakat, kat mana yang kita perlu untuk panjang 4 harakat, 5 harakat dan sebagainya. Jadi, pembaca yang dah tahu tentang hukum tajwid, yang dah belajar tentang hukum tajwid, wajib untuk ikut hukum-hukum tajwid yang telah dipelajari. Jika ia menyalahi mana-mana hukum tajwid, maka ia dikira berdosa. Maksudnya, andai katalah kalau seseorang tu dah belajar dah ilmu tajwid, dah tahu dah cara bacaan apa-apa, tapi bila dia try, dia baca, dia saja-saja buat salah. Jadi berdosalah untuk dia. Nak tak? Tak nak kan? Okey, baik. Alhamdulillah, kita dah berjaya menghabiskan pelajaran yang pertama tentang pengenalan hukum tajwid. Untuk mantapkan lagi anak-anak murid ustazah ni, ustazah nak minta anak-anak murid ustazah ni untuk buat nota. Sekejap lagi ustazah akan sediakan nota yang perlu anak-anak murid ustazah salin. Sebelum tulis nota, anak-anak ustazah ni dikehendaki untuk sediakan buku latihan. Buku latihan yang mana ya ustazah? Yang ustazah ada sebut awal-awal tadi. Buku latihan ni. Untuk pengetahuan anak-anak murid ustazah ni, untuk subjek tajwid, kita akan menggunakan tulisan Jawi. Jadi, anak-anak murid ustazah buka buku latihan ni, tulis. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Hari Khamis ejaannya dalam Jawi macam mana ya ustazah? Cuba tengok dekat slide ni. Khamis. Kha, mim, ya, sin. Seterusnya, tulis tarikh hari ni. Tarikh hari ni, tengok juga pada slide. 4 hari bulan 2, 2021. Jangan duk tulis 2020 pula. Okey, baik. Seterusnya, ustazah nak minta kamu semua salin peta minda ini mengikut kreativiti masing-masing. Apa maksud kreativiti? Ikut suka. Kamu nak tiru apa yang ustazah tulis ni ataupun kamu nak buat bentuk-bentuk lain. Okey. Okey, ini adalah kesimpulan ataupun penjelasan daripada setiap apa yang kita belajar tadi. Pengenalan hukum tajwid yang kita belajar tadi dari sudut pengertian tajwid. Pengertian tajwid tadi kita bahagikan kepada 2 perkara, dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Seterusnya kita belajar tentang hukum. Hukum tentang fardu kifayah, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang kata kita tidak berdosa sekiranya ada orang lain yang belajar tajwid. Tapi semua orang berdosa kalau semua orang tak belajar tajwid. Hukum yang kedua ada fardu ain, menggunakan ilmu yang dipelajari. Sebagai contoh, yang kata anak-anak murid ustazah ni dah belajar dah ilmu tajwid, dah tahu dah musyaddah macam mana bunyinya. Macam mana harakat untuk idgham, macam mana untuk dengung ketak, bacaan, makhraj, sifat. Jadi, orang yang mempelajari ilmu tajwid ini wajib untuk baca Al-Quran ikut hukum yang telah dipelajari. Berdosa jika baca Al-Quran tanpa ikut hukum tajwid. Baik, ini sahaja peta minda yang anak-anak perlu tulis dalam buku latihan. Ikut sukalah nak buat kreativiti yang macam mana pun. Ustazah tak apa, asalkan anak-anak murid ustazah semua faham. Selepas sahaja salin peta minda ini mengikut kreativiti masing-masing, ustazah nak minta untuk anak-anak murid ustazah tangkap gambar, kemudian hantar ke mesej ustazah. Okey, alhamdulillah semuanya. Terima kasih kerana mendengar ilmu yang disampaikan oleh ustazah.
Ayolah sama-sama kita mempelajari ilmu tajwid.